Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dikasihi pegawai-pegawai masjid, seluruh ahli-ahli kuasa masjid, muslimin dan muslimat, ahli jemaah yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Sebut alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Kalimah alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi neraca. Para salafus salih, dia nak sangat orang ramai menyebut alhamdulillah. Maka dalam kuliah dia, dalam pertemuan dia dengan orang ramai, dia akan bertanya khabar. Kaifa halukum? Orang itu akan menjawab alhamdulillah. Supaya kalimah alhamdulillah ini disebut untuk mendapat kelebihan pahala. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, saya juga mendoakan kita semua dipanjangkan umur dan limpahan kebaikan dan rezeki, diberi kejayaan dunia dan akhirat. Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Pada malam ini Ustaz memohon sumbangan untuk pembangunan Ma'had Darul Quran yang sedang membina kafe dan juga koperasi. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas daripada muslimin muslimat pada malam ini diberi ganjaran pahala oleh Allah Ta'ala. Tabung disediakan di belakang, iaitu belum kita keluar, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita juga berada di bulan haji. Ada sahabat-sahabat kita dijemput oleh Allah Ta'ala untuk menjadi tetamunya pada tahun ini. Alhamdulillah. Kita mendoakan mereka semua mendapat haji mabrur. Kerana ibadat haji ini adalah ibadat yang memerlukan kepada kesungguhan, pengorbanan dan kesabaran. Cuaca digambarkan panas dan banyak prosedur kesihatan. Walau bagaimanapun kita mendoakan mereka semua sabar dan insya-Allah menerima haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Termasuk pada muka surat 179, amal ma'ruf nahi munkar, kitab Mukasyafatil Qulub. Pada bulan yang lalu kita membicarakan berkaitan dengan zakat dan juga beberapa hadis baginda mencela kebakhilan. Termasuk pula pada amal ma'ruf nahi munkar. Qala musannif rahimahullah, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan solat satu kali daripada nafah orang yang solat itu, Allah Ta'ala menciptakan awan putih
Kemudian Allah Ta'ala menyuruh awan putih untuk mengambil rahmat dari laut. Lalu air mengambilnya. Lalu ia mengambilnya. Kemudian Allah Ta'ala menyuruhnya agar menjadi hujan. Lalu dari titisan yang jatuh ke bumi Allah menciptakan emas. Dari titisan yang jatuh ke gunung Allah menciptakan perak. Dari titisan yang jatuh kepada orang kafir Allah menganugerahkannya keimanan. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu, wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Surah Ali Imran. Tentang ayat ini Imam Al-Kalbi berkata, ayat ini mengandungi penjelasan tentang keadaan umat ini dalam keutamaannya atas umat-umat lain. Di situ terdapat dalil bahawa umat Islam ini merupakan umat terbaik secara mutlak. Hal ini meliputi generasi pertama dan generasi terakhir dan hubungannya dengan generasi daripada umat-umat yang lain. Walaupun ada perbezaan pada dasarnya, sebagaimana keutamaan sahabat terhadap generasi berikutnya. Kuntum khaira ummatin ini adalah generasi sahabat yang ditarbiyah, yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka mempunyai sifat sebaik-baik umat. Makna ukhrijat adalah dinampakkan kepada manusia, yakni agar memberikan manfaat dan kebaikan kepada mereka di segenap penjuru dunia, sehingga mereka dapat dibezakan dan dikenali. Lepas tu istimewanya kita orang Islam ini. Orang Islam ni mempunyai akhlak yang mulia, dikenali ke seluruh dunia. Dalam keadaan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima pakai sehingga hari ini, di barat sebagai contoh, apabila Islam ini bersifat kasih sayang, Islam ni damai, melalui dakwah kepada orang barat, alhamdulillah orang barat boleh terima, sehingga ia menjadi ancaman kepada barat. Sebab itulah baru ni Menteri Dalam Negeri Perancis melabelkan Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai pengganas. Ia terlalu iri hati kerana di Perancis orang ramai mengunjungi masjid, gereja dok ramai, orang makin ramai mengunjungi masjid, yang ni ramai orang memeluk Islam. Maka dia menuduh, kerana kebencian dia kepada Islam, dia menuduh Islam Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai pengganas, teroris. Kenapa? Dia tak ada hujah untuk berdepan dengan umat Islam. Ini hebatnya apabila umat Islam menunjukkan contoh-contoh yang terbaik dalam suasana kegagalan ideologi liberalisme di negara Perancis. Selanjutnya firman Allah Ta'ala, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yang buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Surah Al-Imran ayat 110. Ayat ini mengandungi penjelasan tentang kewujudan mereka sebagai yang terbaik, selain kelebihan mereka yang tegak di atas sifat-sifat tersebut.
Kalau mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka kehilangan sifat-sifat itu. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala menjadikan mereka sebagai manusia terbaik untuk orang lain. Mereka menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan memerangi orang-orang kafir agar mereka selamat, sehingga manfaat mereka mengungguli yang lain. Ciri-ciri ini, sifat ini jangan dihilangkan daripada kita orang beriman. Sebab orang beriman dia wajib ada sifat ini. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang yang beriman lelaki dan beriman perempuan, setengah mereka jadi pembantu pada setengah yang lain dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah akan kemungkaran. Ini sifat yang mesti ada. Sebab sifat ini akan beri manfaat kepada manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain, dan sejahat-jahat manusia adalah yang mendatangkan kerugian bagi orang lain. Sebaik manusia memberi manfaat kepada orang lain, sejahat mendatangkan kerugian. Itu lawan dia. Firman Allah Ta'ala, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Artinya mereka meyakini keesaan Allah Ta'ala dan teguh di atas prinsip itu. Di samping menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah akan kemungkaran, dia tetap istiqamah dengan iman yang dimiliki. Iman tu ada, ia akan menjadi gambaran yang kebaikan kepada manusia. Mereka pun mengakui bahawa Muhammad adalah Nabi Allah. Sebab barang siapa yang mengingkari Muhammad, berarti ia tidak beriman kepada Allah, kerana ia akan mengira bahawa ayat-ayat mujizat yang didatangkan adalah dari dirinya. Jadi dalam masa yang beriman pada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah pembinaan jati diri kita mesti ada iman pada Allah Ta'ala, sekali dengan Nabi sallallahu. Sebab tugas dakwah menggalang ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah tugas yang berat, bukan senang. Kita yang mengajar pun ni, kadang-kadang mari sakit, mari apa, tak larat dah. Orang yang macam yang Nabi tunjukkan, Nabi terpaksa berperang, berdakwah, banyak perkara, mengorbankan harta benda. Maka banyak lagi kerja-kerja. Sebab kita orang Islam ni mesti kita kasih sayang pada diri kita dan kasih sayang pada orang lain. Kita sayang pada diri kita, maknanya apa? Maknanya kita menjauhi daripada perkara-perkara yang boleh membawa ke arah neraka jahanam, dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, bertaubat darinya, dan mengerjakan ketaatan-ketaatan dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itu tanda orang kasih pada diri dia, kasih pada diri ni. Dan kita kasih pada orang lain juga, kita nak menyelamatkan mereka daripada azab api neraka. Bagaimana kita orang beriman, Allah khitab pada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluargamu daripada azab api neraka. Yani orang bawah tanggunganmu daripada azab api neraka. Kalau ini kita faham dan kita amal, itu makna kita sayang kepada diri kita dan sayang kepada orang yang di bawah tanggungan kita.
Di tempat lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lidah. Jika masih tidak mampu, ubahlah dengan hati. Tetapi hati ini merupakan selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman. Yang pertama, Nabi kata kalau mau tengok kemungkaran, ubah dengan tangan. Ulama disebut kalau ubah dengan tangan ni dengan kuasa. Kalau kita kuasa hebat, insya-Allah. Nah, kalau kita tangan kita ada kuasa undang-undang yang hebat, setiap benda-benda maksiat kita boleh sekat. Melalui undang-undang, melalui kuasa. Nah, benda-benda yang kemungkar ni tak dibenarkan. Maka itu hebat dengan kuasa tangan kita memerintah. Benda yang berunsur maksiat tak dibenarkan. Apa saja perkara. Contoh ni negeri kita Terengganu kan, maju berkat sejahtera. Menyekat sumber-sumber. Kalau ada berkaitan dengan LGBT, kita sekat. Sebab kita ada kuasa. Dah boleh masuk negeri kita. Nah, sebarang penganjuran, sebarang promosi untuk LGBT tak dibenarkan kerana kita ada kuasa. Tak boleh. Tapi kalau kita benarkan, laknat Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Benda maksiat ni kita tak boleh menganjur, menggalakkan. Ubah dengan tangan, dengan kuasa. Lepas tu dengan lidah, kemudian dengan hati. Hati pun selemah-lemah iman. Benci maknanya lah. Sebahagian ulama kata Imam Ghazali mengatakan bahawa mengubah dengan tangan adalah untuk para pemimpin. Pemimpin, orang yang berkuasa. Dengan lidah untuk para ulama. Lidah ulama berceramah dan seumpama. Dan dengan hati adalah untuk masyarakat awam. Sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa setiap orang yang mampu melakukan hal itu, ia wajib mengubahnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan hendaklah kamu bertolong-menolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-menolong dalam melakukan dosa maksiat dan pencerobohan. Mana itu? Kalau kita mampu, kita lah. Contohnya kita dalam keluarga. Kita mampu ubah, kita lah memastikan perkara-perkara yang maksiat tak ada dalam keluarga, tak ada dilakukan oleh keluarga. Mana kita pastikan keluarga kita semuanya mendirikan solat. Sebab kalau tak mendirikan solat, maksiat dalam rumah kita. Tak semayang tu maksiat, semayang tu ma'ruf. Jadi kita pastikan ahli keluarga kita semayang, maknanya alhamdulillah. Mana kita sebagai ketua keluarga. Begitu juga nak keluar, kita pastikan ahli keluarga kita menutup aurat, baik laki baik puan. Maknanya itu cara yang hebat, pemimpin yang hebat. Kalau kita keluar rumah dalam keadaan kita seorang je tutup aurat, isteri dan anak kita tak tutup aurat, maka dayuhlah kita. Na'udzubillah min zalik. Kita tak boleh. Kerana kita mampu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Termasuk sikap tolong-menolong adalah memberikan dorongan, memudahkan jalan kebaikan, serta menutup jalan kejahatan dan permusuhan serapat mungkin. Ini masuk tolong-menolong. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya,
Barang siapa yang menegur ahli bid'ah, Allah Ta'ala memenuhi hatinya dengan keimanan dan keamanan. Barang siapa yang merendahkan ahli bid'ah, Allah memberinya ketenangan pada hari yang sangat menakutkan. Barang siapa yang menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, berarti ia adalah khalifah Allah Ta'ala serta khalifah kitab dan rasulnya di bumi. Batu besarnya kelebihan orang yang menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, yakni pemerintah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang kami kukuhkan kedudukan yang memerintah atas muka bumi, mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah akan kemungkaran. Itu yang disebut oleh Rasulullah bermakna khalifah Allah. Sebab khalifah Allah ni peranan dia iqamatuddin wa siyasatud dunya, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama Allah Ta'ala. Itu peranan orang beriman. Bukan mentadbir dunia dengan ideologi sesat, bukan, tapi dengan Islam. Itu makna orang yang jadi khalifah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah radhiyallahu an berkata, akan datang suatu zaman kepada manusia ketika bangkai keldai lebih mereka sukai daripada orang mukmin yang menyuruh mereka berbuat kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Sama ada siapa lagi atau tidak zaman ni, kita muhasabah tengok. Ada tak orang yang lebih suka pada bangkai, benda yang haram, daripada orang mukmin yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maknanya kalau ada orang benci kepada orang yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, itulah pandingannya yang disebut oleh Huzaifah. Huzaifah kata, Nabi Musa alaihi salam berkata, Tuhanku, apa balasan bagi orang yang mengajak saudaranya kepada kebenaran, menyuruhnya berbuat kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran. Dalam kitab ni Nabi Imam Ghazali menceritakan kisah Nabi Musa yang bermunajat dengan Tuhan dia, yang bercakap. Dia kata apa? Tuhanku, apa balasan bagi orang yang mengajak saudaranya kepada kebenaran, menyuruhnya berbuat kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran? Allah Ta'ala menjawab, untuk setiap kata-katanya aku menuliskannya sebagai ibadah sunnah untuknya, dan aku merasa malu untuk mengazabnya dengan api neraka. Maknanya ahli syurga, orang yang menyuruh menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran. Ini kelebihan. Dan memang orang yang menghadapi benda ni mendapat ujian yang besar. Ada tempat di negara dunia hari ini ia benci kepada Islam, macam saya sebut tadi lah. Ada negara di barat dia bunuh orang Islam, dia memerangi orang Islam. Ada negara barat dia boleh terima demokrasi, bebas, boleh beragama, ada masalah. Orang Islam boleh hidup. Ada tempat orang Islam tak boleh hidup, dalam keadaan ancaman, terancang semua, menghadapi ujian-ujian. Umat Islam di negara yang minoriti macam Myanmar, menghadapi ancaman daripada kerajaan Buddha. Dahsyat menghadapi ancaman daripada kerajaan Buddha. Allahu Akbar. Sebab tu nak suruh benda yang nak berjihad, memang dahsyat. Di negara Afrika sebagai contoh, Afrika Tengah, bagaimana
orang bukan Islam, dia mengancam orang Islam, menzalimi, katok, bunuh, macam-macam. Ini keadaan yang berlaku. Baik, itulah balasan bagi orang yang Islam yang beramal ni. Balasannya yang begitu besar pahala. Besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dah nampak. Kita orang Melayu Islam ni suruh mari masjid je. Ujian. Nak mari masjid, nak suruh penuh masjid je. Itu mencabar, hadapi cabaran. Dah sampai tahap bila kita jalan mari masjid ni orang bunuh, orang katak ada lagi. Habis-habis halangan kita apa? Hujan lebat. Itu je. Tapi itu menghadapi suasana yang begitu dahsyat. Ada sahabat-sahabat kita yang lain menghadapi ancaman-ancaman. Di India bagaimana ancaman yang dahsyat. India walaupun orang Islam 140 juta, tapi ia masih minoriti. Kesian kita tengok di daerah yang orang Islam minoriti. India buat dasar bunuh orang Islam. Nanya. Jadi serang sekolah Islam. Allahu Akbar. Ini keadaan dia. Tapi besar pahala orang yang menegakkan kebenaran. Di dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah kamu termasuk orang-orang yang menunda taubat, memanjangkan angan-angan dan kembali ke akhirat tanpa amalan. Janganlah kamu menjadi orang yang mengucapkan perkataan ahli-ahli ibadah tetapi melakukan perbuatan orang-orang munafik. Janganlah kamu menjadi orang yang tidak merasa cukup jika diberi kurnia, tidak bersabar jika tidak diberi, mencintai orang-orang soleh tapi tidak menjadi bahagian dari mereka, membenci orang-orang munafik tetapi menjadi sebahagian daripada mereka, menyuruh kebaikan tapi tidak mengerjakannya, serta mencegah kejahatan tapi tidak menghindarinya. Ini larangan Allah Ta'ala kepada anak Adam. Jangan jadi orang yang termasuk orang-orang yang menunda taubat. Lepas tu kita kena istighfar sama setiap hari. Tu alhamdulillah kita mari semayang ada juga istighfar tau. Pas semayang kan astagfirullah. Bayangkanlah kalau tak semayang ni. Tak ada istighfar langsung. Jangan kita tunda taubat, ya. Suka pada angan-angan banyak. Tapi mari jangan mari menghadap Allah di hari akhirat tanpa amalan, tak ada benda. Nauzubillah. Kita minta berlindung. Allah Ta'ala beri kita kurnia, umur panjang, murah rezeki, kita semayang, alhamdulillah. Kita mari masjid ini, buktilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Ni bukti kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Orang semayang ni tanda syukur pada Allah Ta'ala. Jangan kamu pandai bercakap tapi tak beramal. Lima taquluna ma la taf'alun. Apa kamu cakap, apa yang kamu tak buat. Tak berlindung. Na'udzubillah. Jangan kamu menjadi orang yang tidak merasa cukup jika diberi kurnia. Mesti ada sifat qanaah. Cukup dengan kurnia Allah Ta'ala. Jangan mengeluh. Tidak bersabar jika tidak diberi. Kena sabar. Jangan kamu jadi orang yang mencintai orang-orang yang soleh tapi kamu tidak sebahagian daripada mereka. Kena beramal, jadi orang yang baik.
Jangan benci orang munafik tapi menjadi orang munafik. Menyuruh kebaikan tapi tidak mengerjakannya. Suruh orang buat tapi dia tak buat. Kemudian larang tapi dia tidak menghindari larangan Allah Ta'ala. Suruh orang, larang orang buat maksiat, dia buat maksiat. Auzubillah min zalik. Itu dak comel namanya, ya. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman akan datang suatu kaum yang muda usia tapi lemah akal. Mereka mengutip ucapan manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak melalui leher mereka, yakni tidak diamalkan. Mereka tercabut dari agama sebagaimana anak panah tercabut dari busurnya. Ya, dia tak ambil, tak amal. Dengar hadis Nabi tapi tak beramal. Mudah cabut iman. Ya. Lepas tu kata belajar ilmu pun kena mengadap. Kena di berdepan dengan guru, supaya kita tidak tersesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut perkara ini kerana berlaku di zaman selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir golongan Khawarij. Khawarij yang mengaku dia saja yang betul, orang lain salah berlaku. Dia menghalalkan darah orang Islam yang lain. Itu yang berlaku. Dia halalkan darah hingga sanggup membunuh khalifah sendiri. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia menghalalkan darah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada malam Isra, Isra ke langit, aku melihat orang-orang yang dipotong lidah mereka dengan pemotong dari api. Lalu aku bertanya, siapa mereka itu Jibril? Mereka adalah para khatib dari umat kamu yang menyuruh manusia berbuat kebajikan tetapi lupa pada diri mereka sendiri. Malam Isra ni, Nabi antara yang Nabi tengok ialah sekumpulan yang dipotong lidah dia dengan pemotong dari apinya. Kerana ceramah pandai tapi beramal dah. Na'udzubillah min zalik. Ya. Kalau kita ceramah pandai tapi beramal dah, itu dia kalangannya. Tentang mereka Allah Ta'ala berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah? Tidakkah kamu berakal? Manakah kamu gerti? Suruh orang je, tahu, tapi tak buat. Na'udzubillah min zalik. Kita minta berlindung. Artinya mereka itu membaca kitab Allah, tetapi mereka sendiri tidak bersedekah. Baca, suruh orang sedekah, dia sendiri tak sedekah. Suruh orang infak, dia sendiri tak infak. Sebab tu infak pada jalan Allah Ta'ala besar pahala dia, berlipat kali ganda, hingga 700 kali ganda. Berdasarkan kepada apa yang kita ada, lebih. Seria samah ke tak apa, kita infak pada jalan Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui keadaan kita. Kalau orang tak tahu, Allah Ta'ala maha mengetahui kita sedekah banyak mana. Allah Ta'ala maha mengetahui. Ni Imam Ghazali buat contoh, contoh bersedekah. Oleh kerana itu wajib bagi kaum mukmin untuk menyuruh kebaikan
dan mencegah kemungkaran, tetapi tidak melupakan diri mereka sendiri. Tak lupa pada diri mereka sendiri. Wajib. Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kaum mukmin berwatak menyuruh kebaikan. Jadi orang yang meninggalkan watak itu bukan termasuk daripada mereka yang dijelaskan dalam ayat ini. Mana kita orang beriman mesti ada sifat. Ya? Lelaki dan perempuan. Dia nak mencegah sesuatu kemungkaran. Kalau berskala besar mesti bersama. Kalau macam tu dalam kampung kita lah, ada tempat maksiat ke, tempat orang buat judi, itu nak cegah macam mana? Kita ada datang kuasa masjid JPKK, berbincang, berhubung dengan penguat kuasa, mari serbu tengok. Itu cara dia. Kita nak cegah orang pun sekarang ni ada undang-undang dia. Betul ayat Quran khabar gini ada sifat, tapi ada kat undang-undang. Macam di Cendering kan, orang muda pergi cegah maksiat, orang tengah beromeng di tepi patah dah. Kena jegah dia orang beromeng tu. Mana tunjuk surat? Tunjuk surat. Pandai-pandai mau cegah ni. Surat mu mana? Tak berani. Walaupun dah seluruh hukum kita kena cegah, tapi gitulah. Orang buat maksiat pula berani pula. No ni lah. Nak suruh penguat kuasa mari. Ada penguat kuasa. Mana orang kampung ni tak ada benda. Bayar kata ada surat. Kena ada surat. Macam-macam lah ni. Orang samang lah sebagainya. Tapi kita pun kena ada undang-undang juga. Allah Ta'ala mencela banyak kaum kerana meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Antaranya firman Allah Ta'ala, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alu. Mereka sentiasa tidak berlarang-larangan sesama sendiri dari perbuatan mungkar, derhaka dan ceroboh yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah lakukan. Perbuatan buruk yang kita lakukan apa dia? Kita tidak larang-melarang orang buat maksiat. Itu kena ada. Kalau kita seorang ayah tak cegah kemungkaran, mana buruklah ayah. Kita tambah jadi gitu. Seorang ayah yang buruk perangai. Ayah molek dah, mayang nak tinggal tapi tak cegah kemungkaran. Buruk. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, apakah kamu menyuruh kebajikan dan mencegah kemungkaran? Atau Allah mengalahkan mereka melalui kekuasaan yang zalim ketika orang tua tidak dihargai dan anak-anak tidak disayangi? Mereka memohon kebaikan kamu, tetapi kamu tidak memberi jawapan kepada mereka. Mereka meminta pertolongan, tetapi tidak ada yang menolong. Mereka memohon keampunan, tetapi tidak dimaafkan. Ini perangai tak molek. Sebab tu dalam apa keadaan sekalipun, kita mesti menyuruh kepada perkara yang baik. Menghormati orang tua. Anak-anak mesti disayangi.
Nah, ditempelok keadaan begini, ya. Mana na'udzubillah kita minta. Orang minta pertolongan, kita tak minta pertolongan. Kita tak tolong. Itu tak bagus perangai. Mereka minta maaf, kita tak maaf. Kita jangan bersifat kalau balah pun jangan sampai 7-8 keturunan. Nak mati, maafkan orang. Ya, maafkan. Ni nak mati tak sedar-sedar, ya. Kita mesti bersifat memaafkan kesalahan orang. Pesan anak-anak, ayah maaf dah. Ayah minta maaf dan sebagainya, khabar dah. Ya. Kawan-kawan pesan ke tu. Ada kok zaman orang ingat zaman muda. Zaman muda bala ingat sampai ke mati. Tak maaf ke mati bala. Na'udzubillah, minta jauh. Perangai tak comel begitu. Kita mesti bersifat memaafkan. Karena sifat pemaaf ni sifat ahli syurga. Wal afina 'anil nas. Sayyidatina Aisyah meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala mengazab penghuni kampung yang tidak mengerjakan perintah para Nabi. Bagaimana boleh demikian? Tanya para sahabat. Yang pertama, mereka tidak membenci kerana Allah. Kita disuruh bila benci seseorang kerana Allah. Bila benci kerana Allah Ta'ala, selamat itu. Kita membenci maksiat kan kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, tidak menyuruh kebajikan. Tidak suruh buat kebajikan. Diazab sekapung. Dan tidak mencegah kemungkaran. Jawab Nabi sallallahu. Tidak cegah kemungkaran. Kita kena cegah kemungkaran. Sebab tu kita berdosa. Kalau sekapung ni, kampung Gontor Nasir ni, kalau ada maksiat, mana pusat judi ke, pusat apa, kalau ada lah. Ni contoh je, minta maaf ya. Ada, tapi kalau ada. Ada orang nak tegur pun. Lok dia lah nak buat pun. Asalkan bunga jangan kita. Asalkan jangan kita, tu dah betul. Jangan cara tepi kain orang. Orang buat maksiat kampung kita. Kita ada kuasa. JPKK datang kuasa masjid. Kita ada kuasa. Kita kena larang. Jangan cemar kampung kami dengan perbuatan maksiat. Kami mari masjid molek-molek, tiba-tiba di luar masjid ada benda maksiat, kami lock saja. Jangan. Sebab itu dilarang oleh Nabi. Allah azab sekapung. Kenapa? Karena tidak mencegah kemungkaran. Ini penting. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu meriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada jihad lain selain memerangi orang-orang musyrik?" Ada, wahai Abu Bakar. Allah Ta'ala memiliki para pejuang di bumi yang lebih utama daripada para syuhada yang hidup dengan diberi rezeki dan berjalan di bumi. Allah membanggakan mereka kepada para malaikat langit dan menghias syurga untuk mereka seperti Ummu Salamah berhias untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu?" Rasul menjawab, "Orang-orang yang menyuruh kebajikan, mencegah kemungkaran, serta mencinta dan membenci kerana Allah Subhanahu wa ta'ala." Tu
perkara yang ingin tersebut malam ni, insya-Allah kita sambung pada bulan yang akan datang, insya-Allah. Jangan lupa pada malam ni saya mewakili Ma'had Darul Quran memohon sumbangan untuk pembinaan pembangunan Ma'had Darul Quran. Pelajar kita ada seramai 1035 orang. 1000 pelajar. Bayangkan satu Ma'had tu ada 1000. Jadi banyak memerlukan kepada sumbangan untuk keselesaan mereka, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.